Selamat sejahtera pelajar. Hari ini kita akan masuk bab 3, kelestarian alam sekitar. Subtopik 3.1, kitaran hayat produk. Darjah 3.1 menunjukkan jejak karbon. Apakah maksud jejak karbon? Jejak karbon merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan harian. Aktiviti individu inilah yang menghasilkan gas karbon dioksida. Contoh, penjenaan air, pembebasan gas rumah hijau, pembakaran bahan api, aktiviti persendirian, tenaga elektrik, penjenaan tenaga elektrik, pengangkutan gas yang dilepaskan, asap kenderaan, pembakaran gas. Offset adalah apa? Offset adalah mengurangkan gas karbon dioksida yang dibebaskan. Tengok yang hijau ini ya. Dia ada dua warna kan. Yang warna ini, ini recycle, ini sisa ini kena buang nak tahu sampah. Sisa beberapa bila ia terurai, ia pun akan menghasilkan gas rumah hijau. Kita bagi lebih lanjut. Kajian jejak karbon bagi seseorang individu bermula dengan mencerakinkan produk yang digunakannya dalam sehari. Sebagai contoh, peti sejuk merupakan satu produk yang digunakan sepanjang hari dalam kehidupan seseorang individu. Bermula dari waktu bangun pagi hingga ke waktu tidur. 24 hours buka punya, tak pernah berhenti ya. Imbangan karbon offset merujuk kepada proses yang dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau seperti penanaman tumbuhan hijau. Ini kerana tumbuhan hijau akan menyerap gas karbon dioksida semasa dia menjalankan fotosintesis. Jejak karbon bagi sesuatu produk merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kita hayatnya. Tapak tangan karbon bagi sesuatu produk adalah merujuk kepada impak positif. Yang memberi impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kita hayatnya. Kita hayat produk panggil produk life cycle. Maksudnya produk itu dari permulaannya dihasilkan hingga ke ia dilupuskan. Tapak tangan karbon. Dalam buku teks ada kan? Tapak tangan karbon. Penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Pemanjangan kita hayat dan peningkatan kecekapan produk.
Penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Faham tak yang poin yang pertama? Tapak tangan karbon ini kan, ya, okey, maksud apa? Sesuatu produk itu dia memberi impak yang positif, sepanjang hayat produk itu. Apa impak positifnya? Dia penggunaan bahan itu bila ia digunakan kan, dia akan produk itu dihasilkan dengan menggunakan bahan yang kurang membebaskan gas karbon dioksida. Maksudnya proses penghasilan pembuatan produk itu kurang menghasilkan gas karbon dioksida. Dan produk itu dapat digunakan dengan lama. Maka produk itu cekaplah. Ketiga, produk itu guna tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Maksudnya kurang tenaga, kurang penggunaan tenaga tetapi ia masih boleh melakukan tugas yang sama. Pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Ini ialah kaedah bagaimana kita nak meningkatkan tapak tangan karbon. Penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Okey, ini merupakan apa? Langkah tapak tangan karbon untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dalam kitaran hayat sesuatu produk. So ada 5. Okey. Yang pertama ini ya. So di sini ada 5 sub. Kita pergi kepada langkah tapak tangan karbon yang pertama, iaitu dengan cara penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Bahan binaan yang tidak boleh baharu dan membebaskan gas rumah hijau yang banyak digantikan dengan bahan binaan yang boleh baharu dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Contohnya, semen digantikan dengan kayu balak. Semen digantikan dengan kayu balak. Langkah tapak tangan karbon yang kedua ialah pemanjangan kita hayat dan peningkatan kecekapan produk. Sebagai contohnya, bateri yang boleh dicas semula dan panel suria merupakan produk dengan kita hayat yang dipanjangkan dan kecekapan tenaga yang ditingkatkan. Rechargeable battery dan juga panel suria, solar panel. Tenaga solar merupakan sumber tenaga yang boleh baharu. Itulah yang akan mengurangkan jejak kaki karbon. Langkah yang ketiga dalam tapak tangan karbon ialah penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Contohnya, penjanaan tenaga elektrik dari stesen jana kuasa seperti
Okay, seperti stesen janakuasa hidroelektrik yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu dan tidak membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera. Langkah kelima, Konteks 95. Pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Pengurusan sisa yang berkonsep 5R, refuse, menolak, reduce, recycle, reuse, and rot. Kenapa ada rot? Yang form 4 kan, 5R itu, R yang kelima actually ialah pemulihan. Recovery. Tolak, kurangkan, kita semula, guna semula, dan pemulihan recovery. Dapat mengurangkan sisa. Tidak menerima produk yang tidak diperlukan. Ini panggil menolak. Reduce ialah mengurangkan kuantiti produk yang digunakan. Recycle, kita semula produk. Reuse, guna semula. Akhirnya, recovery, pemulihan. Ialah contoh memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos. Okay, penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Apa maksud sinki karbon? Sinki karbon merupakan tempat semula jadi seperti hutan dan laut yang berfungsi menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Hutan dan laut. Pengurangan karbon dioksida dalam udara berlaku apabila karbon dioksida melarut dalam air laut dan apabila diserap oleh tumbuhan hijau di dalam hutan. Karbon yang terkumpul dalam biojisim dapat juga membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Okay. Biojisim ialah tumbuhan dan bahan daripada tumbuhan dan haiwan mati yang sesuai digunakan sebagai bahan api. Ini Raja 3.4. Okay. Jelaskan lagi. Penyingkiran karbon dioksida boleh berlaku melalui dua cara. First, penyerapan karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui fotosintesis. Biasanya yang banyak serap ialah yang kawasan hutan. Laut,
proses pelarutan karbon dioksida ke dalam laut. Okey, ini ialah salah satu cara menyingkirkan karbon dioksida dalam sinki karbon. Dan karbon yang terkumpul dalam biojisim juga membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Kita hire sesuatu produk. Kita hire umum bagi produk bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan sama ada di kita semula, cradle to cradle life cycle of a product, atau dibiarkan mereput, cradle to grave life cycle of a product. Tahu apa maksud cradle tak? Tempat bayi tidur panggil cradle. A small bed for a baby, especially one that moves from side to side. 摇床摇篮. Kita tengok Raja 3.5. Teks ini lebih jelas. Okay, kita hire umum bagi produk. Tadi saya sudah beritahu ini tajuknya. Ini tajuknya. Okay. Ini rajanya. Kita hire umum bagi produk bermula dari mana? Dari sumber. Contoh buat apa? Kertas kan? So, kena tebang pokok dari guna kayu balak. Dikilang dia hasillah kertas. Dan kertas ini akan dijual. Okay? Dia kena ada logistiknya lah untuk hantar lah ke tempat jualannya. Okay? Dan sampai ke end consumer, kita lah consumer, pengguna kita gunalah kertas tu. Akhirnya kertas tu sudah guna, sudah kita akan buang atau lupuskan. Sekiranya, okay, dalam proses pelupusan, dia tak ada guna, maka dia akan hantar ke tapak pelupusan. Okay. Ataupun hantar ke incinerator untuk dibakar lah. Maksud dia tak ada guna lagi. Tapi kalau dia kita semula, okay, dan dia dijadikan satu produk yang mempunyai nilai yang lagi tinggi, okay, yang mempunyai nilai yang lebih tinggi berbanding dengan produk asalnya, maka itulah produk upcycle. Okay. Kita tengok ini, kita hire sesuatu produk yang cradle to grave life cycle product dari sumber, okay, bahan mentah ini sumber, buat kertas, pengangkutan, dan kita guna, lepas guna, kita dah buang kan, pelupusan. Okay. Dan hantar, ini mereput. Maksudnya sudah tak ada kegunaan lah. Pengurusan cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian alam sekitar. Sisa pekerja ini selain dapat kertas, sisa plastiknya juga memberi banyak masalah sebab plastik ini banyak yang tak boleh terbiodegradasi. Kalau kertas, dia kena air, dia akan sendiri reput kan? Dia akan hancur sendiri reput. Tapi plastik susah. Okay, tapi sekarang sebab penggunaan plastik ini sebenarnya kamu boleh amalkan 5R. Tapi kita juga harus uruslah sisa plastik ini dengan guna idea pengurusan yang cekap. Menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Apakah caranya? Contohnya proses kita semula upcycle merupakan satu idea pengurusan yang cekap yang digunakan untuk menghasilkan produk plastik yang baharu. Dalam buku teks,
Yang ada gambar raja 3.7. Penyapu plastik yang dihasilkan daripada botol plastik terpakai. Mikroplastik dalam rantaian makanan. Menurut Amerika Syarikat National Oceanic United States National Oceanic and Atmospheric Administration, mikroplastik ialah kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm. 5 mm. Maksud 0.5 cm dan menjadi berbahaya jika berada di dalam badan organisma akuatik. Sumber utama mikroplastik ialah sisa plastik yang berasal daripada pelbagai jenis produk plastik seperti botol, tekstil buatan manusia, cat dan peralatan elektronik yang dibuang. Mari kita telitikan darjah 3.6 yang menunjukkan mikroplastik dalam siratan makanan. Contoh, sepihan-sepihan plastik yang kecil ini begitu kecil tau. Kadang-kadang mungkin dalam makanan kamu juga ada. Sebab itu, jangan apa? Jangan guna polistirin. Nak beli makanan di luar, bawalah bekas makanan sendiri. Yang lebih baik ialah guna yang kaca. Plankton ini termakan, plankton pun mati. Masuk dalam lawa, ikan makan lawa yang telah termakan mikroplastik. Maksudnya, akhirnya efek kepada siapa? Kepada kita lah, manusia. Nampak? Mikroplastik masuk dalam siratan makan plankton, lava, ikan, penyu. Ikan ini dimakan oleh manusia. Plankton dimakan oleh organisma di cenggerang. Ini semua kupang. Penyu dimakan oleh mamalia marine. Nampak? Ini kesannya, impak yang begitu besar. Efek sangat teruk kepada penyu lah. Kenapa penyu mati? Kerana dia tertelan plastik. Sekarang pelajar kena respon dalam perbincangan buku SPS. Saya akan panggil nama, pelajar perlu jawab lah. Baca perbualan di bawah dan jawab soalan-soalan. Pelajar perempuan ini kata, wah, udara di sini segar. Tiada pencemaran gas rumah hijau. Budak lelaki kata apa? Tahukah kamu penggunaan telefon bimbit dan komputer menyumbangkan kepada jejak karbon? Ya ke? Bagaimana? Semasa pembuatan sehingga sampai ke pengguna. Macam mana dia punya 1, 2, 3 ni? Okey. Semuanya berkaitan. Telefon bimbit guna elektrik. Semua produk harian menyumbangkan kepada jejak karbon. Semua produk ni harian menyumbang kepada jejak karbon. Kerana ia guna elektrik. Apakah jejak karbon? Pelajar boleh rujuk kepada buku teks. Okey. Sewang boleh jawab ini?
老师，你等一下，我这里有一种标作。Orang lain ah. Christina? Hello? Dah buat tak? Dah. Okey lah, boleh beri respon lah. Yang mana? SPS, buka surat 32. Jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atas atmosfera hasil daripada aktiviti manusia. Jumlah gas karbon dioksida yang dibebaskan ke Atmosfera. atmosfera. Hasil daripada aktiviti manusia. Okey. Bagus Kamu di mana? Ada suara kawan-kawan di belakang. Kat rumah kawan Ya, cikgu. Okey. Lengkapkan rajah jejak karbon di bawah. Jana idea tentang bagaimana gas karbon dioksida, iaitu gas rumah hijau, terhasil dengan menghubungkaitkan produk yang digunakan dalam satu hari dalam kehidupan. Beri contoh bahan api. Beri contoh boleh. Contoh aktiviti lah. Bagaimana bahan api ini membebaskan. Apakah aktiviti yang melibatkan pembakaran bahan api yang akan membebaskan gas karbon dioksida? Darwin? Divasri? Cikgu. Tak tahu, cikgu. Tak tahu Okey. Pembakaran. Bahan api ini bila dia terbakar kan, apa-apa bahan api, apa-apa bakar akan membebaskan gas karbon dioksida. Bahan api contoh petrol, pembakaran petrol. Atau pembakaran gas butana. Cooking gas itu ialah gas butana. Pembakaran bahan api kan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, yang ini rupanya gambar ini ialah memasak. Memasak makanan kan. Guna apa? Guna gas kan. Ini bahan api ini adalah digunakan untuk kenderaan ataupun mesin untuk gerakkan kenderaan atau jentera. Yang gas ini adalah untuk masak. Gas dapur. Memasak makanan menghasilkan gas karbon dioksida. B. Simbol recycle kan? Kenapa kita semula pun akan menghasilkan gas karbon dioksida?
Kan kita semula kan ini dia terhantar ke kilang kan. Okey. Bila nak guna tenaga, bila nak buat sesuatu, hasilkan sesuatu produk, tentulah ia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okay? Mengita semula memerlukan tenaga. Needs energy. Tenaga elektrik. Sisa. Elin, boleh terangkan bagaimana sisa ini boleh menghasilkan gas karbon dioksida? Masa Form 4 belajar teknologi hijau kan, dalam melestarikan alam sekitar. Salah satu isu sosio-saintifik dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa ialah penguraian sisa. Akan menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Ni. Penguraian atau perebutan sisa oleh bakteria pengurai akan membebaskan gas rumah hijau. Kamu sudah belajar? Itu kita karbon kamu sudah belajar belum? Kita karbon. Oh, kamu belajar kita nitrogen hari itu. Ingat, proses, apakah proses ataupun aktiviti yang akan membebaskan gas karbon dioksida? Pembakaran. Ingat, pembakaran Dan semua aktiviti industri. Contoh industri kita semula. Dan perebutan pun akan hasilkan gas karbon dioksida. Respirasi menghasilkan gas karbon dioksida. Air. Grace? Cikgu, tadi saya tertinggal satu. Tertinggal apa? Yang C tu saya tak sempat salin. Ni Ya. Perebutan sisa atau penguraian sisa oleh bakteria akan membebaskan gas karbon dioksida. Air itu masuk apa? Okey, maksudnya mengepam air memerlukan tenaga. Okay. Air tak cukup tekanan, tak dapat mengalir. Maka mengepam air perlu tenaga kan? Itu pengepam air kan dia perlu elektrik. Kalau tidak macam mana itu boleh jalan, boleh pusing. Yang ini penjanaan tenaga elektrik menggunakan bahan api akan menghasilkan gas karbon dioksida. Maksudnya, bakar bahan api untuk menjanakan elektrik. Contoh apa?
Ada kan? Ada motor di mana itu bergenerator. Saya pengangkutan. Ini kamu mesti tahu kan. Mengapa pengangkutan boleh menghasilkan gas karbon dioksida? Kerana, okey, kenderaan yang gerak dia mesti menggunakan petrol kan, okey? Pembakaran bahan api akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okay? Pembakaran bahan api dalam enjin kenderaan akan menghasilkan gas karbon dioksida. So, dan kamu faham dah faham kan apa maksud tapak kaki ini, jejak kaki karbon ini. Okay, soalan 3. Anda dikehendaki mengumpul maklumat daripada pusat sumber atau internet dan selesaikan persoalan tentang peti sejuk. Adakah peti sejuk mesra alam? Aisyah? Ya, cikgu. Mesra alam tak? Adakah peti sejuk mesra alam? Grup bodoh. Sekejap. Tak ada bodoh. Ya, bodoh ada nanti kau. Buku ada. Ya, produk ini menggunakan banyak tenaga elektrik. Betul. Okay, jawapannya ialah tidak. Kerana ia menggunakan banyak tenaga elektrik. Menggunakan banyak tenaga elektrik kerana masa operasinya apa? Intan boleh jawab ini? Buka 24 jam, tak pernah berhenti. Ini bagi masa operasi apa? Kerana masa operasinya tidak berhenti. Okay, betul, tidak berhenti. Atau sepanjang masa. Atau lebih panjang. Masa operasinya panjang. Baik, apakah kesan negatif proses pembuatan produk tersebut? Membebaskan banyak gas apa? Gas karbon dioksida ya sejenis gas apa? Fatin boleh jawab? Ni. Senap sunyi ya? Ya. Ni. Membebaskan banyak gas. Gas karbon. Ha? Kan? Suruh boleh jawab ini. Membebaskan banyak gas Karbon dioksida. karbon dioksida. Guna istilah.
istilah umum. Chlorofluorokarbon. Fluorokarbon, penipisan lapisan ozon lah. Sampai sana ke? Okey, ini bab ini kita run haya produk ini tentang apa? Rumah hijau. Jejak karbon. Jejak karbon ada kaitan dengan rumah hijau, gas rumah hijau. Menyebabkan kesan rumah hijau. Gas karbon dioksida merupakan gas rumah hijau. Dia boleh menyumbang kepada kesan rumah hijau. Apa maksud kesan rumah hijau? Ia merupakan fenomena di mana gas karbon dioksida ini ia akan menyerap haba. Gas karbon dioksida ia gas yang akan menyerap haba. Memerangkap haba, Gas yang memerangkap haba di atmosfera. Maka dia menjadikan suhu bumi ini meningkat. Kesan rumah hijau ini berlaku. Adakah peti sejuk merupakan produk yang selamat digunakan? Selamat tak? Sun Wei. Rumah siapa tak ada peti sejuk? Selamat. Ya, selamat digunakan. Selamatlah. Okay. Kita mesti guna peti sejuk. Kita tak boleh nak elakkan ni ya. Kita tak boleh kata nak elakkan guna peti sejuk kerana kita nak kurangkan pembebasan gas rumah hijau. Tak sampai tahap macam itu. Tapi kita boleh kurangkan ini. Mana-mana yang kita boleh kurangkan. Kita harus jimat tenaga elektrik. Dari segi pengangkutan, bolehlah berkongsi kereta ataupun gunalah kenderaan hijau seperti berbasikal, jalan kaki. Berikan satu contoh sisa yang dihasilkan apabila produk selesai digunakan. Maksudnya, pada akhir hayat peti sejuk ini, bila ia nak dirupuskan, ia akan hasilkan sisa apa? Dalam peti sejuk ada apa? Di luarnya apa? So, di luar dibuat daripada stainless steel kan? Ada stainless steel di bawah ni. Sebenarnya ini pun stainless steel. Di dalam ada kaca. Ada plastik juga. Dan logam seperti aluminium dan kuprum. So, beri satu contoh sahaja. Yang dihasilkan apabila peti sejuk ini setelah selesai digunakan. Sampai tahap pelupusan. Keluli, kaca, plastik, logam seperti aluminium dan kuprum digunakan untuk buat peti sejuk. Okey, apakah produk lain yang boleh dihasilkan daripada sisa? Daripada sisa ini, keluli, kaca, plastik, aluminium dan kuprum atau logam-logam lain ni. So, yang mana satu dia boleh guna semula untuk buat peti sejuk baharu? Keluli. Ya, keluli. Boleh diguna semula. Lagi. Lagi ini ya. Kan aluminium dan kuprum boleh merupakan logam juga. Keluli ya alloy. Dan logam-logam lain. Boleh diguna semula untuk buat
peti sejuk baharu. Okey. Tadi kamu belajar tentang jejak karbon. Okey, sekarang pergi kepada tapak tangan karbon. Tapak tangan karbon bertujuan untuk mengurangkan jejak karbon dan menambahkan impak positif terhadap kelestarian alam sekitar. Tandakan langkah tapak tangan karbon bagi mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dalam satu hari kehidupan individu. Menggunakan produk dengan kitar hayat yang dipanjangkan seperti sel suria dan bateri yang boleh dicas semula. Baik. Ini salah satu langkahnya. Guna rechargeable battery dan panel sel suria. Okay, Justin, boleh beri langkah lain? Penyingkiran gas rumah hijau dan menyimpan karbon dioksida dalam segi kawan. Ya. Contoh singki karbon ialah laut. Laut dan hutan. Penyimpanan gas karbon dioksida boleh simpan oleh biogesin. Itu tumbuhan dan haiwan yang telah mereput. Yang boleh dijadikan sebagai bahan api. Contoh arang batu lah. Petroleum. Tapi bila arang batu, petroleum, bahan api ini dibakar, dia akan hasil semula gas karbon dioksida. Ada lagi tak cara langkah? Ada kan? Okey. Nabila. Nurul, Nabila. Ya. Sila nyatakan contoh. Pengurusan sisa yang berkonsep 5R. Betul. Mengamalkan 5R, tolakkan, menolak, tolak kurangkan, guna semula, kitar semula dan pemulihan. Fatin, selain daripada ketiga-tiga langkah ini, ada langkah lain tak? Tapak tangan karbon. Ya, cikgu. Lagi satu jawapan. Penjanaan tenaga yang kurang membebaskan gas hijau, gas rumah hijau seperti stesen jana kuasa, hidroelektrik dan penjana angin. Ya, betul. Okey. Tenaga hidro, tenaga hidroelektrik dan tenaga angin merupakan sumber tenaga boleh baharu. Tenaga hidro dan tenaga angin. Kitar hayat satu produk. Gambar pertama ialah apa? Sumber. Sumber. Iqbal, gambar kedua? Pembuatan. Betul. Gambar ketiga? Darwin? Mira. Pengangkutan. Ya.
Keempat, ni senang ah. Junhao, Pengguna. ya, pengguna. Nafisa, Grace, Yes. 5. Pelupusan. ya betul. Oke, yang keenam dalam cradle to ini apa? Cradle to grave life cycle of a product. Diva Sri. Keenam ni. Hah? Merebut. Ya, merebut. Ini pun sama ah, ini semua sama saja. Beza ya, ini 7 ya apa benda? Yelin. Cradle to cradle life cycle, nombor 7. Mereput juga. Mereput. Ini kita kena kenapa mereput? Actually kena start dengan 8 kan? Oh. Okay. Gambarnya pelik sikit. Actually ini sepatutnya kena lukis kayu balak kan? Okay, ni sumber. Pembuatan, pengangkutan, ni sampai pengguna, pelupusan. So ini ialah apa? Takkan Kita mereput. Kita semula. Kita semula. Okay. Produk itu yang dilupuskan akan dihasilkan produk yang baharu. Sekiranya produk baharu itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada produk asalnya, ia merupakan satu upcycle. Upcycle ialah recycle juga. Cuma dia hasilkan produk lain yang baharu. Yang lebih tinggi nilainya. Recycle ni. Ada nombornya ada salah, atau boleh betulkan. Beg di sebelah diperbuat daripada plastik pembalut. Apakah nama yang diberi bagi kita semula yang menghasilkan produk baharu yang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada produk asalnya? Suang Ying? Recycle. No. Upcycle. Yes, upcycle. Ya, apa maksud upcycle Iaitu produk itu dikita semula dan dihasilkan produk baharu yang memiliki nilai lebih tinggi daripada produk asalnya. Tentulah kan ini beg ini akan lebih mahal daripada satu beg plastik, kan? Baiklah, ini merupakan perbincangan kita. Harap pelajar, nanti cikgu postkan jawapannya dalam grup. Saya sudah ambil kehadiran. Sila sendkan tugasan kamu ke Google Classroom, muka surat 32 hingga 34. Kita jumpa lagi. Kita tangguhkan sesi PTBR kita. Sila jawab soalan Google Form sebelum pukul 4. Okay? Okay, thank you teacher. Sama-sama. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher.
teacher. Terima kasih cikgu. Sama.